Assalamualaikum. Hai semua. Bila bercakap tentang kek, dah pasti ramai dalam kalangan kita tak kira tua atau muda merupakan penggemar kek. Salah satu kek yang menjadi favourite ramai adalah butter cake yang semakin menjadi kegilaan ramai sejak akhir-akhir ni. Sesuai dengan nama kek ni yang dipanggil golden butter cake kerana penggunaan premium pure butter iaitu golden churn butter. Hasilnya memang terbaik. Bau aroma butter yang memikat serta rasa kek yang tersangat sedap. Rupa paras golden butter cake ni cantik, gebu-gebas, setanding rasanya yang premium tu. Tekstur kek pun lembut yakmat, mencair di mulut bila makan. Nikmat rasa tekak ni bila makan sejuk-sejuk dengan rasa creamery butternya tu. Kek ni sesuai untuk dihidangkan kepada tetamu di musim-musim perayaan atau buat makan sendiri untuk minum petang. Kalau beli satu loyang yang besar ni, confirm lah mahal. Boleh cecah RM60 tau dengan penggunaan bahan-bahan premiumnya tu. Jadi kalau nak jimat, apa kata jom buat sendiri. Resipi ni tersangatlah mudah. Bahan-bahan yang digunakan pun hanya 6 bahan sahaja. Tapi untuk dapatkan hasil golden butter cake yang cantik, gebu, lembut, moist, ada teknik dan tips penting yang wajib anda lakukan untuk dapatkan hasil kek yang anti gagal. Video ni memang agak panjang sebab Umi nak tunjuk dan ajar step by step dengan sangat-sangat details berserta tips-tips penting yang Umi dah highlightkan di sepanjang video. Jadi jangan skip untuk dapatkan poin-poin penting tu ya. Okey, jom kita mulakan. Bahan utama yang diperlukan premium pure golden churn butter. Butter ni memang sangat-sangat eksklusif dan hasilnya pun nanti kek kita akan rich, buttery dan sangat-sangat creamery. Walaupun harganya yang terpaling mahal antara pure butter yang lain, tapi hasilnya nanti kek kita sangat-sangat sedap. Umi gunakan 255 gram golden churn butter. Jadi lebih kurang 1 buku lebih lah. Untuk buat adunan loyang 9 inci. Bahan penting seterusnya ialah telur. Umi guna 6 biji telur grade A. Pastikan telur yang kita nak gunakan ni dah berada di suhu bilik dan masih fresh untuk hasil kek yang gebu. Seterusnya Umi ada add-on Ovalate special sponge supaya kek kita lebih tinggi dan gebu. Ovalate ni optional je. Kalau tak ada boleh je skip. Umi nak tambah sebab nak nampak kek ni lebih tinggi je. Untuk tepung, Umi gunakan tepung naik sendiri jenama Blue Key. Seterusnya, Umi akan masukkan bahan utama yang buatkan rasa butter cake ni lain dari yang lain. Memang sedap. Macam seakan kita makan roti boy flavor buttermilk tu. Memang rasa keknya pun ala-ala macam kek premium yang biasa ada kat kedai-kedai bakery tu. Kalau tengok dekat belakang botol ni, dia ada tulis yang first kali tu for softer and fluffer. So dia akan membantu lembutkan dan gebukan hasil kek kita. Buttermilk ni anda boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. Okey, yang ini loyang segi 4 saiz 9 inci. Oleskan permukaan dan sekeliling tu dengan margarin atau butter. Sapukan bagi rata. Dan Umi ada oleskan juga di bahagian luar belah atas tu. Mudah nanti baking paper tu melekat elok, tak terbuka bila kita bakar kek. Siap oles margarin. Alas loyang dengan baking paper. Okey, letak dan ratakan dengan kemas ya. Sekemas yang boleh. Tengok tu, baki lebihan baking paper tu, lipat dan lekatkan di bahagian luar. Nampak kemas kan? Baking paper tu biarkan lebih sedikit ya supaya mudah kita nak angkat kek keluar dari loyang lepas siap dibakar nanti. Okey, loyang pun dah dialas dengan kemas. Lebih kurang macam ni. Boleh tengok tu kan? Nampak kemas, elok je. Ketepikan dahulu. Jom kita mula mengadun kek pula. Dalam mixer, masukkan 255 gram golden churn butter. Pasang mata permuta dan mula mix. Untuk permulaan ni, Umi gunakan slow speed dalam 1 ke 2 minit gitu. Bagi butter tu bersatu sekejap.
Kemudian terus naikkan ke high speed yang paling tinggi. Beat butter ni dalam 15 minit sehinggalah ia gebu dan berwarna pucat atau seakan-akan putih gitu. Boleh nampak kan warna pure butter yang original tadi, dan lepas kita beat ni dalam 10 minit gitulah. Okey, matikan dulu mixer sekejap untuk kita kaut balik adunan. Ada sakit baki yang belum sebati tu, boleh nampak kan warna butter yang masih kuning dan yang dah pucat tu. Jadi kita wajib kaut balik butter ni bagi semuanya naik gebu. Sambung mix lagi dalam 5 minit. Jadi total masa untuk kita mix butter ni sahaja lebih kurang 15 minit. Mungkin ada yang tanya, kenapa lama sangat mix butter tu? Okey, kita nak hasil kek yang kembang dan gebu kan? Jadi kenalah gebukan dulu butternya. Okey, lepas 15 minit, butter pun dah naik kembang 2 kali ganda tu. Barulah masukkan 255 gram gula caster dan 1 sudu besar Ovaltine special. Sambung mix lagi bagi butter, gula dan Ovaltine tu pula mengembang dan gebu. Umi mix ke tiga-tiga bahan ni pun sama selama 15 minit. Bagi gula tu naik kembang dan Ovaltine tu menggebu. Nak kek kita naik tinggi gebu elok, kenalah mix bahan-bahan ni bagi ia betul-betul kembang. Part ni penting sangat dia. Kena take note untuk beginners yang baru mula nak belajar buat kek tu. Dan jangan lupa sesekali matikan mixer, kaut balik bahagian tepi dan bawah bowl tu, bawa adunan ke tengah dan sambung lagi mix. Anggaran dalam 15 minit gitu. Tak perlu tunggu sampai gula tu betul-betul hancur, cukup sekadar ia mengembang dah okey. Sebab nanti kita akan masukkan telur dan adunan yang lain kan. Okey, sementara tunggu adunan siap di mix, ayak dahulu 285 gram tepung naik sendiri. Tujuan kita ayak ni nak bagi tekstur tepung kita lebih halus dan tiada ketulan-ketulan tepung yang keras dalam adunan kek. Jadi kalau tanya Umi, memang wajiblah ayak tepung ni dahulu. Nanti hasil tekstur kek pun akan halus, berongga-rongga kecil, cantik je lepas dipotong. Buttermilk ni goncang dahulu sebelum digunakan bagi tak ada berketul-ketul atau mendakkan di bahagian bawah. Dah goncang bagi sebati, barulah sukat timbang dapatkan 120 ml sahaja untuk kek 9 inci ni. Dah siap ayak tepung dan sukat buttermilk ni ketepikan dahulu. Tengok tu adunan butter, gula dan Ovaltine dah kembang 2 kali ganda. Dan bila angkat mata mixer, adunan dah stiff dan kental, tak jatuh pun. Gula pun dah gebu sedikit tu. Kaut balik adunan tu dan sambung mix. Gunakan kelajuan perlahan sambil masukkan telur sebiji demi sebiji. Bila adunan dah mula sebati, lajukan mixer dengan kelajuan paling maksimum sambil masukkan baki-baki telur tu. Tapi pastikan masuk sebiji, biarkan telur tu sebati sepenuhnya, barulah masukkan lagi telur hinggalah telur habis. Part ni juga penting sangat-sangat. Kalau kita masukkan telur sekali banyak, dikhawatiri adunan tu akan berketul-ketul. Nanti kita akan nampak macam butter tu berpisah, macam ada berminyak gitulah. So untuk elakkan kejadian tu, pastikan masukkan telur sebiji demi sebiji ya. Beat telur ni memang kena lama bagi telur tu betul-betul sebati. Dan sekata dengan adunan, barulah kek kita tak mendap atau bantat. Dan bagi Umi, penggunaan telur yang fresh pun memainkan peranan penting untuk dapat hasil kek yang gebu dan kembang elok. Selain tu, tekstur kek kita pun tak nampak padat. Boleh dapatkan poin penting kat situ. Sambil mix bagi telur tu sebati dan sementara nak tunggu habis 15 minit tu, boleh masukkan 1 sudu besar esen vanila. Fungsi bahan yang satu ni bagi hilangkan bau hanyir telur sebab kita guna banyak telur kan untuk satu adunan ni. Okey, setelah 15 minit,
Adunan pun dah nampak sebati tu. Angkat mata mixer, kaut balik adunan. Nampak tu. Tekstur adunannya licin dan halus kan? Tak ada berketul-ketul pun. Jika betul tekniknya dan ikut tips-tips yang Umi dah bagi tahu tadi, insya-Allah adunan kita akan sempurna. Masukkan 120 ml buttermilk yang kita dah sukat awal-awal tadi dan sambung mix lagi sekejap dalam 2 minit gitu. Bagi buttermilk tu sebati dengan adunan. Dan akhir sekali barulah masukkan self-rising flour. Lepas je masukkan tepung ni, mix gunakan kelajuan yang paling perlahan. Untuk permulaan ni Umi guna speed yang pertama yang paling slow, bagi tepung-tepung tu meresap dan sebati dahulu dengan adunan. Tepung dah nampak masuk dalam adunan tu, barulah naikkan ke speed yang kedua. Pun sama, gunakan speed yang paling perlahan. Sebab lepas kita letak tepung ni tak boleh overbeat. Nanti kek kita akan mudah merekah di bahagian atas. Mix slow tapi lama tak apa. Jangan mix laju dan lama. Itu yang tak boleh. Kalau mix gunakan kelajuan perlahan, mix lah lama mana pun, tetap adunan tu tak akan overbeat. Sebab kita mix perlahan je kan. Jadi tak perlu risau. Mix je, guna speed yang paling perlahan, dalam 1 atau 2 macam tu. Hinggalah adunan kek kita nampak licin dan tiada langsung ketulan-ketulan tepung. Sesekali tu boleh matikan mixer. Kaut balik adunan di bahagian tepi dan bawah bowl, bawa ke tengah dan sambung mix lagi guna kelajuan perlahan je. Biar je lambat asal dapat adunan yang licin dan berkilat macam ni. Bila adunan tu dah nampak licin gitu, tukar ke speed pertama iaitu speed yang paling slow tu. Tujuannya untuk kita buang gelembung-gelembung udara yang ada dalam adunan. Supaya kek kita tak adalah berongga-rongga besar gitu. Rongganya pun akan nampak halus dan kecil je. Nampak cantik. Tengok tu, adunan kek kita dah betul-betul licin, berkilat macam tu. Kira dah menjadi dengan sempurna lah part adunan ni. Jangan risau, kelikatan adunan ni memang agak cair sedikit. Okey, tak apa. Jom kita masukkan adunan ni dalam loyang yang telah kita alas dengan baking paper tu. Kemudian hentak-hentakkan sedikit loyang tu, bagi gelembung-gelembung udara keluar dan naik ke atas permukaan adunan. Gunakan lidi sate untuk kita keluarkan bubble-bubble udara. Part ni penting untuk elakkan kek kita jadi berongga besar-besar macam tu. Dan sepatutnya lepas gores dengan lidi tu, gunakan spatula, ratakan permukaan atas tu bagi adunan lagi nampak kemas dan betul-betul rata. Barulah dapat permukaan kek yang licin je lepas siap bakar. Bakar adunan kek ni pada suhu 120 degree Celsius selama 1 jam 20 minit. Okey, gunakan api atas dan bawah. Lagi satu tips Umi nak sharekan, sebelum bakar ni kita boleh amalkan doa ni yang Umi dapat dari sahabat YouTuber Umi juga, iaitu Sis Laila. Ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkaulah yang memberi kecantikan, maka cantikkanlah kejadian kekku. Amin. Okey, suhu tu memang sangat-sangat memainkan peranan penting untuk memastikan kek kita masak sepenuhnya dan dibakar sempurna. Dan dengan penggunaan suhu yang rendah ni, untuk kita dapat elakkan kek kita jadi crack dan juga untuk elakkan permukaan kek dah burn tapi dalam belum betul-betul masak dan masih basah. Jadi lebihkan sedikit masa untuk bake tapi gunakan suhu yang rendah. Barulah naik cantik dan permukaan kek pun jadi golden brown yang menarik. Untuk 5 minit yang terakhir tu, Umi guna api atas sahaja nak bagi nampak golden brown yang cantik gitu di permukaan kek. Siap je bakar, renggangkan sedikit pintu oven bagi keluar wap panas tu dalam 3 minit. Kemudian masa masih panas-panas lagi tu, terus keluarkan kek dari loyang untuk dibalut. Sisipkan tepi-tepi kek dengan spatula. Kemudian barulah keluarkan kek perlahan-lahan dari loyang. Alihkan ke papan kek untuk kita buka baking paper.
Cara mudah nak buka baking paper tu mudah je. Alihkan dahulu ke satu papan kek, kemudian sediakan satu lagi papan kek. Okey, angkat baking paper yang belah atas tu pula transfer ke papan kek yang kedua. Kan ada dua baking paper kan? Satu tu dah terbuka bila kita angkat untuk transfer ke papan kek yang kedua tu. Jadi baking paper yang pertama tadi tu letakkan semula atas permukaan kek biar lebihan minyak butter kat baking paper tu boleh bantu untuk kilatkan permukaan kek kita. Okey, boleh rujuk video tu ya. Kemudian letak papan kek yang pertama tu di atas baking paper tu dan terus telungkupkan kek. Barulah perlahan-lahan cabut baking paper di dasar kek tu. Tarik perlahan-lahan. Nampak tu ada lebihan kerak-kerak kek tu kan? Jangan dibuang ya. Scrap guna spatula, baki-baki kerak kek tu dan sapukan di belakang kek. Kerak-kerak ni lah yang sangat-sangat sedap tau. Jadi jangan membazir. Selagi boleh dibersihkan tu, ambil dan sapukan di atas kek tu ya. Kemudian telungkupkan semula bagi bahagian permukaan tu berada di atas. Buka baking paper yang ke atas tadi tu. Lebihan-lebihan minyak butter tu lah akan bagi nampak kek ni shining gitu. Masih panas-panas lagi ni, terus balut gunakan cling wrap yang lembut. Yang biasa orang buat wrapping makanan tu, kalau guna cling wrap yang jenis besar gini, plastiknya lembut dan mudah nak tarik untuk kita ketatkan bungkusan. Pastikan wrap dengan kemas dan ketat ya. Permukaan atas tu kalau tak berapa cantik tak apa, jangan risau. Ratakan bagi licin dan tiada bubble-bubble udara langsung. Dah perkemas dan nampak licin plastik bahagian atas tu, barulah tarik perlahan-lahan lebihan plastik tu. Tarik bagi kemas biar ia betul-betul ketat. Buat untuk keempat-empat penjuru bahagian kek. Tujuan kita wraps ni nak bagi permukaan atas kek tu biar betul-betul licin dan rata je. Jadi kalau ada sedikit gelembung atau menggerutu tu, ia akan rata nanti. Selain tu, sebab utama kita balut kek ni nak kekalkan kelembapan kek bila masuk dalam ais box untuk kita sejukkan nanti. Okey, siap dah wrapping kek. Dah nampak kemas gitu. Barulah masukkan dalam chiller untuk kita sejukkan kek ni. Bagi ia set dan keras sedikit, barulah potong. Sebaiknya sejukkan semalaman atau paling kurang 6 ke 8 jam dalam peti sejuk. Barulah keluarkan kek tu. Okey, yang ini setelah kek disejukkan hampir 9 jam dalam peti sejuk. Okey, buka plastik wrap tu perlahan-lahan untuk elakkan kulit kek tu melekat di plastik wrap ya. Boleh nampak tu kan, permukaan golden butter cake ni sangat-sangat rata dan moisi je. Plastik wrap tu boleh buka dan buang sebab nanti kita akan balut semula kek ni lepas siap potong. Umi nak sharekan sedikit tips untuk dapatkan pemotongan yang cantik dan permukaan kek tu tak pecah atau ada crack di bahagian tempat pemotongan tu. Jadi tipsnya mudah je. Pastikan kek dah disejukkan dalam chiller minimum dalam 6 jam macam tu lah. Baru potong kek ni kepada bahagian-bahagian yang kecil. Yang kedua, nak mudah dan cantik potongan tu, gunakan pisau yang betul-betul tajam. Senang cerita, guna pisau yang dah dihaskan untuk potong kek. Macam Umi ni, memang Umi suka potong kek guna pisau yang panjang dan tajam ni. Mudah dan senang untuk dapatkan potongan yang orang kata sekali potong je. Sebab pisau tu panjang kan, jadi senang lah. Kemudian boleh wrappingkan semula, balut dengan kemas dan ketat. Kalau nak makan terus pun boleh, tapi ini Umi nak bawa untuk open house, jadi kenalah wrapping bagi cantik-cantik. Kalau nak simpan semula dalam fridge, lagi digalakkan bagi kek tu bertambah-tambah moist. Bila disimpan lagi lama, lagi bertambah sedap. Wrappingkan semula bagi kemas. Hal ni bertujuan untuk kekalkan kelembapan kek kita. Tengok tu, siap dah sebiji golden butter cake.
Alhamdulillah, resipi ni penuh dan padat dengan tips-tips penting yang Umi dah highlightkan di sepanjang video ni. Jadi insya-Allah jika anda ikut sebiji-sebiji resipi berserta tips yang Umi dah kongsikan, hasil Umi belajar dengan sifu Umi iaitu Sis Laila ni, insya-Allah hasil kek anda akan lembut, gebu, wangi, buttery dan creamy sangat-sangat. Resipi yang tak akan mengecewakan, setelah kita cuba sekali pasti akan repeat buat lagi dan lagi. Okeylah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa lagi di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik dari Umi Athiah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang, tekan button subscribe, like dan sharekan di media sosial jika anda sukakan resepi butter cake ni. Dan jangan lupa tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.